Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan keizinan daripada Allah kita dapat menyambung kelas Qurratul Ain pada hari yang berbeza, juga di tempat yang berbeza. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat dipertemukan lagi untuk kita terus menyambung pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan ta'rif fiqh. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fiqh adalah ma'rifatul ahkam, pengetahuan terhadap hukum hakam syarak, yang mana cara untuk mengetahui hukum hakam syarak tersebut adalah secara ijtihad. Maka itu dinamakan sebagai fiqh. Maka tahulah kita, apabila kita tahu hukum satu perbuatan mukallaf itu bukan secara ijtihad, maka ianya tidak dinamakan sebagai fiqh. Jadi pengetahuan kita semua terhadap hukum hakam tidak dinamakan sebagai fiqh. Mai fiqh itu adalah pengetahuan, contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap suatu hukum, pengetahuan Sayyidina Al-Imam Malik, pengetahuan Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah terhadap hukum sesuatu perbuatan. Pengetahuan mereka ini sahaja yang dipanggil sebagai al-fiqhu kerana pengetahuan mereka itu secara ijtihad. Adapun pengetahuan kita, maka ianya bukan secara ijtihad. Sebaliknya, dengan cara kita belajar, kita dapat tahu dengan sebab mereka menyebut kepada kita. Maka disebabkan kita tahu hukum tersebut bukan secara ijtihad, sebaliknya dengan sebab kita belajar, dengan sebab fuqaha bagi tahu kepada kita, maka pengetahuan kita terhadap hukum suatu perbuatan itu tidak dinamakan sebagai fiqh. Okey, kita hari itu berhenti pada dinyatakan sini contoh-contoh pengetahuan yang dinamakan sebagai fiqh. Maknanya si mujtahid tadi tahu satu hukum secara ijtihad dinamakan sebagai al-fiqh. Jadi kalaulah dia tahu bukan secara ijtihad, tapi dengan kerana kejelasan suatu dalil, maka itu tidak dinamakan sebagai fiqh. Contoh, pengetahuan bahawa zina itu haram, pengetahuan bahawa arak itu haram, pengetahuan bahawa sembahyang fardu 5 waktu itu adalah wajib. Itu kesemuanya tidak dinamakan sebagai fiqh, kerana mereka mengetahui, hatta fuqaha pun mereka mengetahui hukum perbuatan ini bukan secara ijtihad, tetapi kerana jelas sangat dalil tersebut. Wa ahallallahu al-bay', Allah telah menghalalkan jual beli. Jadi pengetahuan Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, juga fuqaha yang lain, bahawa jual beli itu secara dasarnya adalah halal, itu tidak dinamakan sebagai al-fiqh. Kerana pengetahuan mereka ini bukan dengan sebab ijtihad, maka apabila pengetahuan tersebut bukan secara ijtihad, maka ia tidak dinamakan sebagai al-fiqhu. Lianna al-fiqha huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariqu ma'rifati tilkal ahkam al-ijtihad. Okey? Fal fiqhu, okey, kita masuk kepada ucapan Imam Al-Hattab. Qala rahimahullahu azza wa jalla, fal fiqhu bihadza at-ta'rif la yatanawalu illa
ilmal mujtahid. Maka fiqh dengan ta'rif ini, maksudnya ta'rif secara istilah ini, istilah usul fiqh yang mengatakan al-fiqhu wa ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, ataupun dengan ta'rif yang disebut oleh al-Imam al-Baydawi, wal fiqhu al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Dia hampir sama dengan ta'rif yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain. Maka ta'rif fiqh berdasarkan definisi ini tidak akan mencakupi melainkan hanya pengetahuan seseorang mujtahid. Jelas kan? Sebab pengetahuan kita bahawa solat memerlukan kepada niat. Sembahyang, ketika kita solat, kita tidak diwajibkan untuk membaca doa kunut. Contoh, ketika kita solat, kita tidak diwajibkan menyebut zikir-zikir sewaktu kita rokok dan sujud. Pengetahuan kita tersebut bukan dengan sebab kita buka Al-Quran atau buka hadis. Sebaliknya, kita tahu dengan sebab perantaraan apa yang diberitahu oleh mujtahid. Jadi tak termasuk dalam ta'rif. Sebab al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariqu ma'rifati tilkal ahkam syar'iyyah huwa al-ijtihad. Jadi dengan sebab itu, tahulah kita fiqh dengan ta'rif secara istilah ini tidak akan mencakupi, tidak akan mengandungi melainkan hanya pengetahuan yang ada pada seseorang mujtahid. Jadi Imam Asy-Syafi'i apabila berpendapat sunat kita sewaktu sembahyang subuh, selepas daripada kita i'tidal, kita disunatkan untuk membaca doa kunut. Pengetahuan Imam Syafi'i bahawa perbuatan ini disunatkan, itu dinamakan sebagai fiqh. Pengetahuan Imam Malik yang mengatakan sunat untuk seseorang imam itu berkunut, tetapi sebelum daripada dia rokok, lain pula pengetahuan Imam Malik tersebut dinamakan juga sebagai fiqh. Kalau kita pernah sembahyang belakang orang mazhab Maliki betul-betul, mereka kunut sebelum rokok. Mereka selepas baca Fatihah, selepas baca surah, tiba-tiba imam senyap, dan mereka kunut masing-masing. Senyap begitu, lepas baca surah senyap. Rupanya mereka berkunut, lepas tu rokok. Maksudnya mereka berkunut sebelum rokok. Pengetahuan Imam Malik bahawa itu disunatkan, itu adalah dinamakan sebagai fiqh. Pengetahuan Imam Abu Hanifah yang mengatakan kunut itu bid'ah, itu juga dinamakan sebagai fiqh. Kerana Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada kunut di dalam sembahyang subuh. Sebab tu kita tengok fuqaha kita yang bermazhab Hanafi, mereka tidak berkunut. Mereka tidak berkunut dalam sembahyang subuh. Jadi pengetahuan setiap fuqaha ini dinamakan sebagai al-fiqhu. Kerana mereka tahu perbuatan ini disunatkan, yang ni tidak disunatkan, yang ni wajib, yang ni tidak wajib. Mereka tahu berdasarkan ijtihad. Fal-fiqhu bihadza ta'rif la yatanawalu illa ilmal mujtahid. ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين لأن المرجع في ذلك للعرف وهذا اصطلاح خاص. Okey, setelah kita diterangkan dalam kitab ini bahawa al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, atau dengan ta'rif ataupun dengan bahasa mudahnya, al-fiqhu huwa fahmul mujtahid. Fahmul mujtahid nahwa hukmi fi'lil mukallaf biwasitati ijtihadihim wa istinbatihim minal ahkam minan nususi syar'iyyah. Maka timbul satu perbahasan fiqh. Setelah kita tahu al-fiqhu itu adalah bermaksud pengetahuan seorang faqih, pengetahuan seorang mujtahid bahawa perbuatan bagian-bagian adalah diwajibkan, perbuatan bagian-bagian disunatkan, sehingga ke akhirnya maka timbul satu masalah, seakan-akan berlaku percanggahan. Apa dia masalahnya? Kalau satu orang dia kata saya wakafkan
sebidang tanah saya ini yang berada di Kampung Gajah contohnya, saya wakafkan tanah saya ini kepada para fuqaha. Okey, saya wakafkan tanah saya ini kepada para fuqaha. Siapa yang berhak dapat wakaf tersebut? Orang tadi dah wakaf lah, kata saya nak wakaf tanah ni. Wakaf ke siapa? Saya nak wakafkan tanah ini untuk kegunaan para fuqaha. Cucuk tanamlah, buatlah apa projek perniagaan sekalipun, hasil keuntungan itu hendaklah diberikan kepada para fuqaha sampai ke hari kiamat. Wakaf kan begitu. Wakaf ni kena benda kekal dan diberikan kepada orang yang berkekalan. Tak boleh kita wakafkan, saya wakafkan buku ini kepada fulan bin fulan, mati si fulan tu macam mana? Habis wakaf. Tak boleh gitu. Sebab tu tuan-tuan yang katakan ikut kelas Al-Arba'in Nawawiyah contohnya, ataupun dapat buku hasil wakaf, sahabat-sahabat hanya pemegang buku itu sementara. Apabila buku itu diwakafkan kepada talibul ilmi, maknanya selepas sahabat-sahabat dan kita semua kembali ke rahmatullah, buku itu hendaklah diberikan pula kepada talibul ilmi yang seterusnya. Sebab tidak ada istilah saya wakafkan buku ni kepada fulan tertentu. Secara dasarnya lah, kalau buka dalam perbahasan kitab fiqh dia ada lagi perbahasan tu, tapi secara dasar kasar-kasarnya tidak boleh wakaf itu kepada individu, kerana individu tidak kekal, dan juga tidak boleh wakaf benda yang tidak kekal. Secara ghalibnya, saya wakafkan air ni wakaf kepada siapa? Kepada fuqaha. Lepas tu kawan tu minum air tu habis tak jadi wakaf lah kan. Lepas tu wakaf kena benda yang ghalibnya kekal, walaupun biasanya tak akan ada benda yang kekal ya. Okey, apabila si fulan tadi telah mewakafkan tanah kepada fuqaha dengan maksud tanah ni hendaklah diusahakan, buatlah projek pertanian ke, projek pembiakan binatang ternakan ke, buat sekolah ke, buat kedai ke, keuntungannya hendaklah diberikan kepada para fuqaha. Siapa yang akan dapat? Orang tidak keluarkan, dia telah mewakafkan tanah dia. Baik, siapa yang akan dapat? Yang kita faham, dah tanah ni diserahkan kepada fuqaha, maka yang mendapat hanyalah mujtahidun. Sebab fuqaha adalah orang yang berguluman dengan fiqh. Siapa dia? Apa itu fiqh? Fiqh adalah pengetahuan yang hasilnya diperolehi secara ijtihad. Jadi tahulah kita, fuqaha adalah mujtahid. Fa kullu faqih mujtahid wa kullu mujtahid faqih. Itu secara yang kita faham secara kasar. Namun kalau persoalan ini ditanya kepada ulama-ulama kita, mereka akan mengatakan orang yang mewakafkan tanahnya kepada fuqaha, yang berhak mendapat hasil adalah orang yang sampai ke tahap ijtihad. Begitu juga orang yang tak sampai ke tahap ijtihad tapi dia belajar fiqh. Kita yang ikut kelas-kelas fiqh, kita yang main hafal matan matan waraqat, tak adilah. Waraqat bukan matan fiqh hafal minhajul talibin, hafal matan-matan tinggi, bahjah wardiyah ke contoh, matan Abi Syuja' pun okey lah kan, walaupun tak ada siapa di antara kita yang hafal matan Abi Syuja'. Ya Rabb irfa' himmatana. Maka kalau dibuka dalam kitab fiqh, orang yang mewakafkan tanah untuk fuqaha, yang dapat bukan sekadar mujtahid, bahkan yang dapat juga orang yang main bergelumang dengan ilmu fiqh walaupun dia tidak sampai ke tahap ijtihad. Jadi di sini persoalan ni. Tadi kamu kata al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Idzan allazi balagha rutbatal ijtihad huwa allazi sara fahmuhu lil ahkam yusamma fiqhan. Maknanya kalau begitu, kalau satu tanah diwakafkan kepada faqih, kepada fuqaha, sepatutnya yang dapat adalah seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang seumpama mereka. Yang tak sampai, minta maaflah, sebab mereka bukan fuqaha.
Mereka hanya mutafaqih, ai talibul fiqh allazi yata'allam ilm al-fiqh. Adapun yang tak sampai ke tahap ijtihad, dia tak namakan sebagai faqih. Cuma je bila buka kitab fiqh, lain pula jawapan dalam isu wakaf tanah kepada fuqaha. Dia kata, okey, kamu wakafkan tanah kepada siapa? Kepada fuqaha, ustaz. Baik, yang dapat orang yang sampai ke tahap ijtihad, begitu juga orang yang tak sampai ke tahap ijtihad. Maknanya orang yang tak sampai ke tahap ijtihad, tapi dia mahir dalam ilmu fiqh, dia belajar ilmu fiqh, dia hafal matan-matan fiqh, orang tanya soalan dia boleh jawab, mereka juga dipanggil faqih. Kalau ikut cara begini, mereka juga dipanggil sebagai faqih. Sedangkan kalau kita buka dalam kitab-kitab usulul fiqh, mereka menyatakan al-faqih huwa allazi balagha rutbatal ijtihadi faqat. Jadi berlaku percanggahan. Nampak tak di mana percanggahan tu? Jelas tak? Di mana percanggahan itu? Antara istilah yang digunakan untuk merujuk siapakah dia faqih bercanggah dengan satu masalah fiqh, iaitu kalau kita wakafkan tanah kepada fuqaha, yang berhak dapat hasilnya bukan semata-mata mujtahid. Sebaliknya orang yang tak sampai tahap ijtihad pun, kalau dia mahir hukum hakam fiqh, dia juga berhak dapat harta wakaf tersebut. Jadi bertembung di antara istilah faqih, yang mana faqih adalah mujtahid semata-mata, yang tak sampai tahap ijtihad walau dia mufti sekalipun tak dinamakan sebagai faqih. Ianya bertembung dengan masalah satu orang yang wakafkan tanahnya kepada fuqaha, yang kalau kita buka kitab fiqh, jawapannya adalah yang berhak dapat tanah tersebut adalah siapa saja yang sampai ke tahap ijtihad. Begitu juga orang yang tak sampai tahap ijtihad tetapi dia bergelumang, dia mahir dengan hukum hakam fiqh. Jadi macam mana boleh berlaku pertemuan? Kata Imam Al-Hattab rahimahullahu azza wa jal, wala yadurru fi zalik, ay wala yadurru fi kaunil fiqhi muqtasiran faqat ala ilmil mujtahid. Itu dia punya fakil ibarah dia punya pecah dia punya dhamir dia. Wala yadurru fi zalik, tidaklah memudaratkan pada perkara ini, pada perkara tersebut. Apa dia perkara tersebut tu? Iaitu fiqh hanya mencakupi ilmu seorang mujtahid. Adapun pengetahuan yang ada pada orang yang tak sampai ke tahap ijtihad tidak dinamakan sebagai fiqh. Ini tidaklah memudaratkan satu masalah yang wakaf ini tidak hanya khusus kepada fuqaha semata-mata. Okey? Perkara tersebut iaitu kenyataan kita yang menyatakan bahawa fiqh hanya tertakluk, hanya berkait dengan ilmu seorang mujtahid. Ini tidaklah memudaratkan masalah fiqh seseorang yang mewakafkan hartanya kepada fuqaha yang dapat bukan semata-mata mujtahid, bahkan yang tak sampai ke tahap ijtihad juga boleh dapat. Tidak memudaratkan, tidak berlaku, istilahnya tidak berlaku pertembungan. Seakan-akan Imam Hattab nak beritahu, laisa hunaka ta'arud baina kaunil fiqhi mukhtassan bi ilmil mujtahid wa baina adam ikhtisas al-mujtahidin fi mas'alatil waqfi 'ala al-fuqaha. Tidak berlaku pertembungan. Walaupun zahirnya bertembung, tapi ia tidak berlaku pertembungan. Tidak memudaratkan sama sekali. Tidak berlaku pertembungan sama sekali. Wala yadurru fi dhalika adamu. Maksud dia fa'il kepada yadurru itu adalah adamu. Wala yadurru adamu ikhtisasil waqfi 'ala al-fuqaha bil mujtahidin fi zalik. Kalau kita nak susun secara mudahnya, begitulah dia punya keadaannya. Tapi hilanglah dia punya keindahan bahasa Arab tu. Sebab keindahan bahasa Arab itu apabila berlaku takdim dan juga takhir. Okey. Wala yadurru fi zalik adamu. Maksudnya la yadurru adam ikhtisasil waqfi 'ala al-fuqaha bil mujtahidin
fi kaunil fiqhi mukhtassan faqat bi ilmil mujtahid. Adam ikhtisasil waqfi ala al-fuqaha. Jadi ala al-fuqaha itu dia bertakluk dengan al-waqf. Waqafa ala, waqaftu ardi ala fulan, ala al-fuqaha, ala al-ulama, contoh. Jadi waqaf syai'an, dia akan tertakluk kepada kalimah ala. Mauquf ala, waqaftu ardi ala al-fuqara al-masakin, contohnya. Jadi kalimah ala al-fuqaha itu tertakluk kepada al-waqf. Manakala kalimah bil mujtahidin, dia tertakluk kepada kalimah ikhtisas. Hazal amru mukhtassun bi. Benda ni memang tak ada kaedah. Benda ni tak ada kaedah. Dia adalah simai. Macam kita lah bila bercakap Melayu. Saya berkata kepada Ahmad. Kenapa cakap berkata kepada? Kenapa tak cakap berkata ke atas Ahmad? Berkata di dalam Ahmad ke? Kenapa tak begitu? Kita kata dah bahasa Melayu begitu. Begitu juga dalam bahasa Arab. Qultu li fulan. Tak kata qultu ala fulan. Qultu ma'a fulan. Tak begitu. Kita kata qultu li fulan. Hadzal amru mukhtassun bi. Dia takkan jadi mukhtassun ala. Kerana ta'alluq ia adalah dengan huruf tertentu. Jadi bila kita baca kitab bahasa Arab pun kita kena perhati molek, baru kita punya makna dia adalah jelas, bukan mengagak-agak makna. Masalah kita kadang-kadang baca kitab fiqh ataupun kitab Arab, kita mengagak-agak makna. Kita baca macam faham. Bila orang tanya ni mana bil mujtahid ni, dia berkait dengan kalimah mana, dia ta'alluq dengan kalimah mana, pening kepala. Jadi sebab tu kita kena mengambil berat dengan harfu jar, dan setiap harfu jar dia ada ta'alluq dia. Maka kita kena balikkan ta'alluq tu kepada yang asal, baru kita punya makna tu kemas. Wala yadurru fi dhalika adamu ikhtisas al-waqfi ala al-fuqaha bil mujtahidin. Maksudnya adam al-ikhtisas bil mujtahidin idza kana al-waqfu ala al-fuqaha. Idza kana al-waqfu 'ala al-fuqaha fa innahu la yakhtass bil mujtahidin faqat bal yashmalu al-mujtahidin wa ghairihim min al-mutafaqqihin. Di sana ada faqih, di sana ada mutafaqqih. Faqih kalau ikut istilahnya orang yang sampai tahap ijtihad. Mutafaqqih macam kita insya-Allah yang belajar ilmu fiqh, yang boleh tahu sikitlah, orang tanya hukum boleh jawab sikit-sikit. Hafal, cuba hafal matan, ingat sikit masalah. Ini yang mereka sebagai mutafaqih. Baik, kata Imam Al-Hattab, tidak berlaku masalah, tidak berlaku pertemuan di antara kenyataan bahawa fiqh hanya berkait dengan ilmu mukallaf, ilmu mujtahid. Tidak bertembung kenyataan ini dengan masalah waqaf ke atas fuqaha, yang mendapat harta waqaf tersebut bukan semata-mata fuqaha, bahkan mutafaqih. Tidak berlaku pertembungan. Kenapa? Li'anna al-marji'a fi zalik lil-'urfi. Li'anna al-marji'a fi zalika lil-'urfi. Li'anna al-marji' marji' kita boleh kata apa cakap Melayu kita? Marji' terjemah rujukan, boleh laku kerana rujukan di dalam masalah ini. Masalah apa? Idza sahal makna sahal i'rab. Li'anna al-marji'a fi zalik, kerana rujukan, maksud dia li'anna ad-dalil atau li'anna al-umda atau li'anna al-mu'tamad atau li'anna al-mu'awwal alaih, benda yang dipegang, benda yang dipegang dalam masalah ini adalah balik kepada uruf. Masalah apa? Sekali lagi, kaunul fiqhi mukhtassan. Masalah ni apa? Masalah yang dia beritahu kerana rujukan
Kerana pegangan yang kita pegang dalam masalah ini, dalam masalah tersebut adalah merujuk kepada uruf. Adam ikhtisas al-waqfi 'ala al-fuqaha bil mujtahidin. Bal ghairul mujtahidina aidan yastati'una an yanalu al-waqfa 'ala al-fuqaha. Jadi masalah wakaf ini, dia punya umdah dia punya pegangannya ataupun rujukannya adalah merujuk kepada uruf. Begitu dia dalam masalah wakaf, dalam masalah kenyataan ucapan seseorang, dia akan merujuk kepada uruf yang diguna pakai. Agak-agaklah kita, kalau kita kata ulama-ulama kita sebut tak al-faqih, al-alimil allamah, al-faqih fulan bin fulan. Biasa kita gunakan. Baik, faqih yang kita masukkan tu apa? Sampai tahap ijtihad. Mana sekarang ni menjadi isunya siapa yang sampai tahap ijtihad? Walaupun orang alim, tapi tak sampai tahap ijtihad. Berat-berat nak siapa yang mujtahid zaman hari ni. Dan tidak mustahil zaman kita sekarang ni tidak ada walau seorang mujtahid pun. Mungkin ada seorang dua, mungkin ada 3-4 orang je. Itu pun tak dapat dikenal pasti siapa sebenarnya yang sampai ke tahap ijtihad, yang dia tu sederet, setaraf Imam Asy-Syafi'i. Bayangkan Al-Imam Nawawi pun tak sampai tahap ijtihad. Bayangkan. Al-Imam Nawawi pun tak sampai tahap ijtihad. Ikhtiarat memang ada, tapi dalam ikhtiarat itu adalah beliau memilih mana pendapat yang beliau nak pegang. Bukan maksud beliau sendiri yang berijtihad. Tak sampai tak ijtihad, tidak diiktibar sebagai mujtahid. Jadi kalau lagi tu naiklah kita. Agak-agak siapa di antara kita yang dia tu satu taraf dengan Imam An-Nawawi, satu hal lah. Maknanya sedar gilah. Jadi dalam masalah siapakah mujtahid memang menjadi satu persoalan. Sebab tu dalam masalah-masalah fiqah yang timbul baru, isu-isu terbaru yang memerlukan kepada jawapan fiqah, antara kesukaran yang dihadapi oleh kita adalah apa pendapat fuqaha dalam isu terbaru ini. Jadi ulama-ulama kita sekarang, mereka cuba melihat masalah terbaru yang berlaku dengan apa yang ada kitab-kitab fiqh yang lama. Mereka cuba padang-padangkan. Kenapa? Kerana tidak ada seorang mujtahid pun. Kalau ada pun kita tak dapat kenal pasti. Kalau ada pun mungkin kita tak dapat kenal pasti secara tepat siapakah orangnya. Oleh kerana begitu, menjadi masalah yang kita hadapi adalah timbul isu baru, kita tak boleh nak kata pendapat fiqahnya macam mana. Sebab tu bila saya tertarik dengan Fadilatul Syekh Said bin Syatud hafizahullah, ketika beliau bincang tentang isu-isu, ketika baca kitab fiqah, baca kitab Matan Bisyuja', bila bincang tentang isu kafir zimmah, akad jizyah, kata beliau ini adalah semata-mata kita mempelajari apa yang pernah diamalkan pada zaman satu ketika dahulu. Bila bincang tentang isu hudud, qisas, beliau kata ini adalah kita hanya ingin memahami apa yang pernah diamalkan oleh fuqaha kita pada zaman mereka. Adapun untuk kita laksanakan pada zaman kita, itu memerlukan kepada seorang mujtahid yang dia akan kenal pasti zaman kita hari ni kena tak dengan realiti zaman orang dulu. Sebab zaman dulu senang, ada kerajaan Islam, orang bukan Islam datang menjadi penumpang, ataupun istilahnya mereka ingin berdiam di dalam negara Islam. Hari ini sudah tidak ada konsep itu. Yang ada adalah masing-masing adalah rakyat. Macam di Malaysia, kita nak kata siapa kafir zimmi, siapa kafir harbi, itu memerlukan kepada mujtahid. Dan itulah isu yang timbul pada zaman kita hari ini. Kita tidak ada mujtahid untuk menentukan perkara tersebut. Baik, jadi dalam masalah wakaf, yang menjadi pegangannya adalah uruf. Apabila uruf, penggunaan setempat mengatakan faqih itu bukan semata-mata mujtahid. Sebaliknya yang belajar fiqh, yang mahir selok belok fiqh juga dipanggil sebagai faqih.
Maka apabila seseorang melafazkan kalam waqaf dan dia waqafkan tanah dia kepada fuqaha, yang dipegang bukan istilah, yang dipegang adalah uruf. Okey? Sebab itu yang diguna pakai oleh masyarakat. Kalau ikut istilah, faqih merujuk kepada mujtahid semata-mata. Tak sampai tahap ijtihad, alim lah macam mana sekalipun, tetap dinamakan sebagai faqih. Kalau dirujuk dengan penggunaan awal pula, orang setempatan, masyarakat setempat menggunakan istilah faqih, bukan merujuk kepada siapa yang sampai ke tahap ijtihad. Sebaliknya, orang yang mahir dalam fiqh dinamakan sebagai faqih. Okey? Jadi dalam isu waqaf, yang menjadi pegangan adalah berdasarkan uruf, bukan berdasarkan istilah. Jadi apabila satu orang kata saya wakafkan tanah saya ni kepada fuqaha, siapa yang berhak dapat? Siapa saja yang mahir dalam masalah fiqh, sekalipun dia tak sampai ke tahap ijtihad. Tapi kalau dia kata saya sebagai seorang azhari dan sebagai seorang usuli yang tahu ta'rif fiqh, ingin mewakafkan tanah saya kepada fuqaha berdasarkan istilah yang kami belajar dalam kitab-kitab fiqh dan juga kitab-kitab usul fiqh. Baik, siapa yang berhak dapat? Mujtahid sajalah. Sebab dia sudah menjelaskan niat dia, bahawa yang dia inginkan adalah mujtahid. Maka ketika itu dia bukan dia tidak lagi balik kepada uruf, sebab dia sendiri sudah menjelaskan kehendak dia. Satu orang kata, wallahi saya tak akan makan daging. Satu orang kata, wallahi ana haramtu ala nafsi aklal lahm. Huwa za'lan min al-lahmi la adri mas sabab. Ma annana kullama ra'ayna al-lahma kullama bakaina. Ya ayyuhal lahmu lima si'ruka murtafi'an. Dia kata wallahi ana la akulul lahm. Baik, dari segi bahasa, al-lahmu, Al-Quran menggunakan apa isi ikan itu sebagai Allah, lahman tariya. Disebut al-lahmu tari merujuk kepada isi ikan tu. Baik, kita tanya orang Melayu kita lah, bila sebut daging kita faham apa? Isi ikan tu daging ke? Isi kerang, siput, daging. Daging ayam, daging lembu, daging. Nampak tak? Maknanya kita sudah ada istilah uruf, penggunaan setempat. Bila sebut daging, kita akan faham binatang berkaki empat. Binatang berkaki empat yang boleh dimakan lah, kan? Ayam kaki dua, boleh lah, termasuk ayam lah, kan? Maksudnya dawab, apa namanya, ayam dan juga binatang berkaki empat. Habis ikan tak. Baik, kita nak pegang mana? Nak pegang uruf atau nak pegang bahasa? Kalau yang bercakap itu dia ada niat khusus, kita pegang apa yang dia niat. Dia kata ana lughawi, wallahu azza wa jalla sama samak lahman tariya, wa ana hinama qultu ana mana'tu nafsi wallahi mana'tu nafsi min akli lahmi innama qasadtu al-lahma lughatan. Ketika itu barulah dipegang makna bahasa. Tapi kalau dia kata yang saya faham ialah daging, yang kita faham lah. Jadi ketika itu yang dipegang adalah uruf. Okey, yang dipegang adalah uruf. Jadi dalam masalah kita ni, Imam Al-Khattab nak bagi tahu tidak berlaku percanggahan di antara istilah fiqh dengan penggunaan uruf. Sebab walaupun kedua-duanya berbeza, tetapi yang dipegang dalam masalah waqaf bukan merujuk kepada istilah, dia merujuk kepada
kepada uruf, dia merujuk kepada uruf. Sebab tu apabila seseorang mengatakan saya wakafkan tanah saya ini kepada fuqaha, yang berhak dapat bukan semata-mata mujtahid, sebaliknya yang mahir selok-belok fiqh pun tetap boleh dapat, kerana ini isunya wakaf. Bila wakaf, pegangannya adalah uruf, bukannya istilah yang diguna pakai dalam kitab-kitab usul fiqh dan juga kitab-kitab fiqh. Sebab tu penting lughatan, urfan, syar'an tu semua sangat penting. Baru kita tahu, okey, bila seorang tu bersumpah, demi Allah saya tidak akan, wallahi, contoh, la akul, wallahi ana la akul ad-dabbah, contoh, wallahi ana mana'tu nafsi min rukubid dabbah, saya mengharamkan diri saya daripada menaiki ad-dabbah. Ad-dabbah kalau ikut dalam bahasa Arab asal adalah semua binatang yang bergerak di atas bumi. Ular, dabbah, semut, dabbah, kerengga, dabbah, rongga, orang Perak kata rongga apa lagi? Asal okey, manusia, dabbah. Tapi dabbah yang dimaksudkan satu ketika dahulu bila sebut dabbah, memang binatang berkaki empat. Hari ni kau tanya orang Mesir, apa dia dabbah? Dia kata himar. Maknanya sudah berbeza. Jadi kalaulah yang bercakap itu adalah orang yang tinggal di Mesir, dia kata wallahi ana la arkabud dabbah, ketika itu dia hanya tidak boleh menaiki keldai. Tapi kalau dia pula hidup di satu tempat yang berpendapat ad-dabbah adalah al-faras, ada di Iraq kalau tak silapnya, mereka mengatakan ad-dabbah merujuk kepada kuda, maka ketika itu kalau dia naik keldai tak ada masalah. Tapi ucapan yang sama kalau disebut di Mesir, tak boleh naik keldai, tapi naik kuda tak apa. Kalau di Iraq pula naik kuda dah tak boleh dah, sebab dia mengharamkan diri dia daripada menaiki dabbah. Dan dabbah pada istilah uruf di sana merujuk kepada kuda. Okey, jadi ada beberapa bahasan fiqh yang dia akan merujuk kepada apakah yang diguna pakai oleh uruf. Di antaranya isu sumpah, di antaranya lagi adalah isu wakaf yang sedang kita pelajari ini. Okey, kita baca sekali lagi. Fal fiqhu bi hadza ta'rif la yatanawalu illa ilm al-mujtahid ولا يضر في ذلك ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين لأن المرجع في ذلك للعرف وهذا اصطلاح خاص وهذا التعريف وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هو اصطلاح خاص لا علاقة بالعرف لا علاقة بالعرف والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. Kita masih lagi pada ta'rif fiqh. Sekarang dikeluarkan beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan ta'rif. Tadi dibincangkan, okey, kamu kata fiqh hanya khusus kepada ilmu mujtahid. Mengapa pula dalam masalah wakaf bila diwakafkan kepada fuqaha yang dapat bukan sekadar mujtahid? Kita berjawab sebab ini adalah isu wakaf. Wakaf dia merujuk kepada uruf, bukan merujuk kepada istilah. Soalan yang kedua, kamu sebut ma'rifah. Ma'rifah yang kami faham adalah al-ilm, wal ilmu ma'nahu mi'ah fil mi'ah, ay al-yaqin. Adakah maknanya fiqh ini mesti mi'ah fil mi'ah? Sedangkan kalau mi'ah fil mi'ah itu sudah lagi tidak perlu kepada ijtihad, maka dia akan ternafi dengan makna fiqh yang mana tariqul ijtihad. Bila tariqul ijtihad, maknanya dia masih lagi sama-sama, dia hanya zan. Tiba-tiba kamu sebut ma'rifah, macam mana ni? Ta'rif ni macam tak betul. Itu adalah beberapa kemungkinan orang akan pertikaikan ta'rif fiqh yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Lalu disebut di sini wal muradu bil ma'rifati huna
ay al-muradu bil ma'rifah fi ta'rif al-fiqh alladhi ata bihi al-imam al-haramain wa huwa ma'rifatul ahkam. Ma'rifah, kalau dalam kitab Imam Baydawi disebut al-ilmu terus, wal ilmu wal yaqin kalau ikut asalnya. Jadi al-ilmu wal ma'rifah lebih kurang maknanya sama, iaitu al-yaqin, iaitu mi'ah fil mi'ah, walaysa zannan walaysa syakkan walaysa wahman, innama huwa al-yaqin ay mi'ah fil mi'ah. Jadi macam mana kamu boleh kata al-fiqhu wal yaqin sedangkan al-fiqhu itu adalah zan? Jadi kata Imam Al-Khattab di sini, wal muradu bil ma'rifati huna ay al muradu bil ma'rifah fi ta'rif al-fiqhi al-ilmu. Al-ma'rifah maknanya al-ilm, cuma al-ilmu di sini bukan maknanya al-yaqin, sebab al-ilmu di sini maknanya adalah az-zan. Walaupun asal al-ilmu itu maknanya al-yaqin, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maksud fa'lam? Ay faltatayaqqan. Fa'lam ay fatayaqqan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu yakin, yakinilah tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi fa'lam yang mana di sana ada kalimah al-ilm, maknanya al-yaqin. Tetapi walaupun al-ilmu pada asal bermakna yakin, sekarang dalam ta'rif ini al-ilmu ataupun al-ma'rifah di sini bukan bermaksud al-yaqin, sebaliknya bermaksud az-zan. Wa utliqatil ma'rifatu allati hiya bima'na al-ilmi 'ala az-zan. Bismu utliqat mesti ada kalimah ala. Atlaqtu hadhihi al-kalimah ala makna kaza wa kaza. Jadi tahulah kita ala itu dia berkait dengan kalimah utliqat, diguna pakai. Wa utliqatil ma'rifah, diguna pakai kalimah al-ma'rifah dalam ta'rif ini, yang dia itu sebenarnya bermakna al-yaqin, bermaksud al-ilmu, tapi kita gunakan pada makna az-zan, ala az-zan. Kenapa? Kenapa kamu guna kalimah ma'rifah yang bermaksud al-ilmu, tiba-tiba tak guna dengan maksud al-ilmu, digunakan pada makna az-zan? Kenapa? Kenapa tak sebut terus az-zan? Wal fiqhu az-zannu bil ahkam. Kan senang. Ini ma'rifah. Bila orang bertikai, ma'rifah maknanya apa? Al-ilmu. Ilmu maksudnya apa? Al-yaqin. Ni bukan yakin. Betul. Tapi kita maksudkan al-ilmu di sini maknanya az-zan. Kenapa yang berputar-putar begitu? Kenapa tak direct tu sebut az-zan? Lalu didatangkan di sini mengapa? Mengapa digunakan juga kalimah al-ma'rifah? Wa utliqatil ma'rifatu allati hiya bima'na al-ilmi 'ala az-zan. Li'anna al-murada bidzalik dhannul mujtahid. Sebab apa kita guna kalimah ma'rifah? Yang makrifah asalnya maknanya al-ilm, iaitu al-yaqin, tetapi yang kita maksudkan di sini az-zan. Kenapa? Sebab zan yang dimaksudkan di sini bukan zan yang terhasil daripada mana-mana orang, sebaliknya zan yang berada pada seseorang mujtahid, allazi huwa liquwwatihi qaribun minal ilmi. Zan mujtahid ini liquwwatihi ay liquwwati hadha adh-dhann as-sadir min al-mujtahid fa innahu qaribun min al-ilm. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i contoh bisa sebut ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus sawab. Sebab apa? Sebab apabila seseorang mujtahid dia meneliti dalil-dalil fiqh, apa yang akan terhasil? Hasil daripada kajian yang sangat sukar itu, meneliti dengan begitu halus, dengan begitu cermat, dengan begitu tertib, dengan begitu hati-hati, akhirnya terhasillah pada minda dia, pada fikiran dia bahawa perbuatan ini hukumnya bagian-bagian. Apa yang dia akan faham? Insya-Allah yang ni lah yang betul. Seorang musyrik tu dia kata, pendapat saya ni insya-Allah yang ni lah yang betul Allah Taala inginkan. Orang lain yang bercanggah dengan saya salah.
Cuma mungkin orang lain tu yang betul, saya yang salah, tapi setakat kajian saya lah yang betul. Jadi maknanya dia adalah zon yang dipadu dengan ilmu yang sangat kuat, dipadu dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Sebab tu pendapat seorang mujtahid itu, kalau bertemu dengan dalil sekalipun, kita kena pegang pendapat mujtahid. Sebab ianya adalah hasil intipati kajian seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang ada di hadapannya. Bukan main sekadar baca satu dalil keluarkan hukum, tak. Teliti, ada tak bertemu dengan qiyas, adakah bertemu dengan ijma', macam mana kalau bertemu di antara dua dalil, nak pegang nak pilih yang mana satu, boleh tak digabungkan? Kalau tak boleh gabung, kita nak pilih yang mana satu. Dia adalah merupakan satu perjuangan yang panjang untuk terhasilnya sesuatu pendapat. Jadi oleh kerana zon ini adalah zon yang begitu berkualiti, bukan zon kita, bukan zon biasa-biasa ni. Ni zon gila-gila ni, kata orang KL. Maknanya zon seperti ini adalah zon yang kuat, yang hampir-hampir iaitu sampai kepada martabat al-yaqin. Hampir-hampir sampai kepada martabat al-yaqin. Maka dengan sebab itulah disebut kalimah ma'rifah ataupun al-ilmu. Ai kada an yasira ilman, kada an yasil ila martabatil yaqin. Hampir-hampir nak sampai kepada martabat al-yaqin. Ini macam kita usul fiqh nak ceramah ni kan. Dia semangat sebab mata Malaysia. Dia kena semangat. Kalau tidak ada dia tak lepas. Semalam saya baca mata warakat, sambil baca sambil lelap. Sedap punya. Seronok juga menghafal mata nak kadang kita tidur. Dan betul pula tu. Itu lebih dahsyat lah. Tapi di akhir-akhir tu lari terus. Cepat baca hadhihi warakat terus sampai kepada wal ahkamu sab'atun. Cepat sikit. Okey, boleh faham sedapnya pukul berapa dah ni? Malam masih muda Okey. Selesailah isu mengapa digunakan kalimah al-ma'rifah. Sebab itu seorang mujtahid, kerana nak katanya zon dia tu sangat-sangat berkualiti, haram baginya berpegang dengan pendapat mujtahid lain. Sebab pendapat mujtahid lain itu adalah batil indahu. Inda al-Imam Syafi'i masalan, anna ra'y al-Imam Malik alladhi khalafa ra'yahu hadha ar-ra'yu batil. Falizalik la yajuzu lil mujtahid an yuqallid mujtahidan akhar. Setiap mujtahid dia punya pendirian, pendapat saya lah yang betul, pendapat orang yang salah. Dia bukan nak belagak takabur, tidak, tapi hasil kajian dia. Kerana itu seorang mujtahid tidak boleh berpegang dengan pendapat mujtahid lain. Kalau sama kebetulan, contoh pendapat Imam Ahmad bersama dengan pendapat Imam Syafi'i, bukan maknanya Imam Ahmad pegang pendapat Imam Syafi'i, tak. Tapi ijtihad Imam Ahmad akhirnya serupa dengan ijtihad Imam Syafi'i. Cuma dah Imam Syafi'i jadi mujtahid terlebih awal daripada Imam Ahmad, nampaklah macam Imam Ahmad ikut pendapat Imam Syafi'i. Sebenarnya tidak. Sama seperti Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Apabila pendapat Imam Syafi'i sama dengan pendapat Imam Malik, bukan maknanya biasa Imam Malik tunggu Imam Syafi'i mesti diikut. Tak, bukan begitu. Sebaliknya adalah kerana Imam Syafi'i setelah berijtihad mendapati ijtihadnya kena dengan ijtihad Imam Malik, lalu kebetulan jadilah seakan-akan Imam Syafi'i mengikut Imam Malik. Hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak ada mujtahid yang mengikut mujtahid yang lain. Sebab itu zon seorang mujtahid itu sangat kuat. Dalam apa Minhajul Usul sebut fal hukmu maqtu'un bihi wa dhannu fi tariqihi. Hukum itu yakin. Adapun zon hanya dalam perjalanan je. Peringkat awal zon, tapi setelah dah sampai ke ijtihad, dia tak ada pegang pendapat orang lain dah. Dia sudah yakin dengan pendapat tersebut. Seakan-akan dia sudah sampai ke tahap mi'ah fil mi'ah, hampir-hampir. Sebab itu zon seorang mujtahid itu sangat kuat. Wa kharaja biqaulihi al-ahkam asy-syar'iyyah. Okey, setelah kita tahu tentang isu al-fiqhu faqat mukhtassun
ijtihad atau bi ra'yi bi ilmi al-mujtahid, setelah kita tahu dari sudut apakah maksud al-ma'rifah dalam ta'rif al-fiqh, kita mula nak mendatangkan beberapa benda-benda yang terkeluar dengan sebab ta'rif ini. Sebab tujuan ta'rif adalah untuk mengeluarkan benda-benda asing. Okey? Wa kharaja bi qawlihi al-ahkami syar'iyyah ma'rifatu al-ahkami asy-syar'iyyati. Jadi wa kharaja bi qawlihi al-ahkami asy-syar'iyyati al-ahkamul aqliyah. Terkeluarlah dengan ucapan al-ahkam asy-syar'iyyah tadi, apa yang terkeluar? Al-ahkamu al-aqliyah. Jadi wa kharaja al-ahkamul aqliyah biqaulihi al-ahkami syar'iyyah. Sebab dia sebut al-ahkam asy-syar'iyyah, maknanya hukum hakam yang berkait dengan syarak. Apa dia al-hukmu yang dimasukkan sini? Maksud dia isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Kalau semata-mata isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu, dia akan berkait dengan benda yang berkaitan dengan fiqh, dengan syariat, berkaitan dengan uruf, berkaitan dengan akal. Jadi bila sebut al-ahkam, taib, kullul ahkam, la, al-ahkam syar'iyyati faqat, maknanya terkeluar daripada ta'rif fiqh al-ahkamul aqliyah, wahid aqal min itsnain. Itu hukum, kerana kita isbat, kita mengisbatkan bahawa satu lebih kecil daripada dua. Hadzal makan awsa' min al-hadirin. Contoh, hadzal makan awsa' min al-hadirin. Itu adalah isbat. Hadzal dars laisa darsan nahwu. Itu adalah isbat, itu adalah an-nafi. Jadi itu adalah merupakan hukum. Cuma ianya bukan hukum fiqh. Dia bukan hukum yang berkaitan dengan syarak. Maka ia terkeluar daripada ta'rif al-fiqhu, li'anna al-fiqha faqat yata'allaqu bil ahkam al-mansubah ila asy-syari'. Okey, apa contoh al-ahkam al-aqliyah? Kal ilmi bi anna al-wahida nisfu al-itsnain. Contohnya apa? Contoh hukum hakam yang berkait dengan yang dinisbahkan kepada akal. Contoh pengetahuan, keyakinan kita bahawa sesungguhnya satu itu merupakan 1/2 daripada 2. Satu merupakan bilangan satu itu adalah setengah daripada 2. Betul lah kan? Keperlukan kepada ijtihad. Nanti sekejap. 1, 2. Okey, faham. Dia tak perlu kepada ijtihad ya. Dia perlu kepada ta'ammul sikit je. Okey. Sebab tu hukum akal tidak bercanggah. Tidak ada berlaku khilaf dalam masalah hukum akal. Kalau orang kata contoh, boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dunia yang sebesar alam ni ke dalam telur yang kecil? Dia adalah termasuk di dalam perbahasan yang mustahil. Kalau alam sebesar-besar ini nak dimasukkan dengan dalam telur yang sekecil itu, dalam keadaan yang besar tak dikecilkan atau yang kecil tidak dibesarkan, maka mustahil. Bila mustahil, Tuhan tak mampu. Tak. Kudrah Allah tertakluk kepada mungkinat, bukan dengan mustahilat. Jadi hukum akal tidak berlaku khilaf. Contoh, adakah sahabat khilaf yang saya ni depan sahabat? Ni bukan ni. Sebenarnya kita ni bukan, kita di luar Jawi sekarang ni. Bukan menjuhur ni, bukan. Tidak berlaku khilaf. Siapa yang bercanggah dengan hukum akal, dia gila ya. Sebab tu mukjizat tidak berlaku dari sudut hukum akal. Mukjizat hanya berlaku dari segi hukum adat. Mukjizat karamah tu berlaku pada hukum adat, tidak berlaku pada hukum akal. Saya ni ada 2. Sekarang saya di sini, tapi kalau tanya isteri saya, sekarang saya sedang tidur dengan anak-anak. Percaya tak? Itu mukjizat atau karamah saya. Tak. Ya, imma ada hantu kat situ satu, kan? Kalau memang ada 2 sungguh, pasti satu lagi tu hantu. Waliyahzubillah min zalik. Saya takut hantu, kan? Ya, imma sebenarnya yang bercakap tu gila. Mana boleh satu jasad berada di 2 tempat serentak?
wal hissiyatu, maksud dia wa kharaja aidan biqaulihi al ahkam syar'iyyah al ahkamu al hissiyah. Maksud dia hissiyah ni adalah hukum adat. Al ahkam al adiyah. Al hissiyah sini maknanya al adiyah, benda yang tidaklah sabit dengan akal tapi sabit secara adat resam, adat yang biasa kita tengok. Kal ilmi bi anna an-nara muhriqah. Contoh pengetahuan yang kita semua ada, yang ada pada minda kita, bahawa api itu membakar. Siapa tak tahu api itu membakar? Tahu, semua tahu. Api membakar. Bila nampak api kita akan dekat. Dan kita tak akan meletakkan tangan kita di api, sebab kita tahu api itu membakar. Tahu mana? Akal beritahu ke? Kalau hukum akal tak akan berubah. Tapi kenapa api Nabi Ibrahim jadi sejuk? Tahulah kita bahawa sebenarnya api yang membakar itu adalah hukum adat. Hukum adat. Jadi secara adat resam kebiasaannya, kita tengok api membakar. Secara biasanya seseorang kalau berjalan atas air tenggelam, qalu. Kalau di laut besar, insya-Allah qalu. Dia kata nak tengok karamah saya, apa dia? Saya boleh berjalan atas air. Dia pun berjalan, bukan berjalan atas air, hilang terus. Sedar-sedar terapung. Tu dia punya karamah dia. Qalu terus ya. Okey, maknanya secara adat resamnya seseorang tidak boleh berjalan di atas air. Adakah dia hukum akal? Kalau hukum akal, mana orang pun tak boleh berjalan atas air. Tapi berlaku di kalangan para awliya kita yang berjalan di atas air. Jadi tahulah kita bahawa ia bukan hukum akal, sebenarnya dia hukum adat. Kebiasaannya begitu. Kalau Allah nak ubah, Allah boleh ubah. Okey. Wal muradu bil ahkami fi qawlihi ma'rifatul ahkami syar'iyyati jami'ul ahkam fal alif wal lamu lil istighraq. Okey, setelah kita dah tahu kalimah al ahkami syar'iyyah, nisbah al ahkam kepada syariat itu mengeluarkan al ahkamil aqliyah wal ahkamil adiyah, timbul satu perbahasan. Baik, ma'rifatul ahkam, ada alif lam. Alif lam itu apa makna dia? Sebab alif lam ada banyak makna. Alif lam ahdiyah lah, alif lam jinsiyah lah, alif lam istighraqiyah lah. Jadi di sini kata Imam Al-Hattab, al-muradu bil ahkami fi qawlihi ma'rifatul ahkami syar'iyyah jami'ul ahkam. Baik, jami'ul ahkami syar'iyyah. Jadi al-fiqhu huwa ma'rifatu jami'il ahkam asy-syar'iyyah. Jadi alif lam itu adalah alif lam lil umum, lil umum. Nanti kita akan masuk dalam perbahasan umum. Di antara cara untuk kita tahu kalimah itu memberi makna semua adalah apabila ada alif lam. Yang mana alif lam itu adalah alif lam al-istighraq, alif lam yang memberi makna semua sekali. Contoh yang biasa kita dengar adalah contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimah alhamdu pada firman Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillahi rabbil alamin, sebagian para ulama kita mengatakan alhamdu ini maknanya kullul hamdi, segala puji hanya untuk Allah. Tidak ada satu pujian pun yang layak diberikan kepada makhluk. Dan ada juga yang mengatakan alif lam pada alhamd itu adalah alif lam al-ahdiyah. Dan di sana ada pelbagai pendapat yang lain. Okey. Wal muradu bil ahkami fi qawlihi ma'rifatul ahkami syar'iyyah jami'ul ahkam, ay jami'ul ahkam asy-syar'iyyah, fal alif wal lam lil istighraq. Maksudnya al alif wal lam fi qawlihi al ahkam lil istighraq la lil ahd. Okey, bila dah kata semua hukum, maknanya
Apa yang orang akan faham? Oh, maknanya seseorang itu tidak akan dinamakan sebagai seorang faqih. Orang yang sampai ke tahap ijtihad tadi tidak akan dinamakan sebagai seorang faqih, melainkan semua hukum dia kena tahu. Kalau ada satu saja hukum dia tak tahu, dia tak layak jadi faqih walau dia sampai tahap ijtihad. Wow. Imam Syafi'i kalau orang tanya soalan, oh ana la adri, khalas anta lasta bi mujtahid. Saya mujtahid. لا أنت لا تعرف هذا الحكم خلاص أنت لست بمجتهد لأن المجتهد لابد أن يعرف جميع الأحكام. Secara kefahaman yang kita fikirnya begitulah. Sebab disebut tadi maksud alif lam pada kalimah al-ahkam tu maksudnya lil istighraq, maksudnya jami' al-ahkam. Maknanya la yusamma faqihun faqihan illa ba'da an alima jami' al-ahkamil fiqhiyah. Falau alima kullal ahkam illa mas'alatan wahidatan fala yusamma faqihan. Kalau ikut secara yang kita fahamnya begitu. Maka dengan sebab itulah Imam Al-Khattab mendatangkan ucapan ke seterusnya. Mari tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua yang dimasukkan ni seakan-akan dia adalah musalsal. Segala benda yang kita kau macam tu, macam mana pula macam ni ya? Dijawab tu lepas tu. Maknanya para ulama kita menulis kitab ni bukan main tulis kod dan ni. Maknanya mereka ini intelektual mereka sangat tinggi ya. Segala, hatta kita sendiri pun masa kita menghasilkan buku, kadang-kadang kita fikir mungkin orang timbulkan soalan ni, lalu kita pun menjawab. Sebab tu dalam kitab-kitab kadang kita sebut na'am, tiba-tiba je na'am, orang tak ada soalan, tiba-tiba na'am tiba kitab fiqh banyak gitu lah, na'am, tak ada pun soalan jawab, tiba-tiba na'am di sini maksud dia walakin, maksud dia ana fahimt annahu yakhtur fi balika soal muayyan. Taib, anta rubbama akhta'ta fi fahmi kalami, innama muradi kaza wa kaza. Betul dia sebut kalimah na'am. Na'am dengan maksud walakin, tetapi begian. Banyak dalam kitab fiqh begitu tiba-tiba je na'am Okey, wal muradu bi ma'rifati jami'il ahkam at-tahayyu'u li zalik. Yang dimaksudkan dengan pengetahuan seluruh hukum hakam fiqh tadi, hukum hakam syarak tadi adalah at-tahayyu'u li zalik. Seseorang yang dia mempunyai kemampuan untuk mengetahui semua hukum. Dia ada malakah. Ai lahu malakatun fi ma'rifati jami'il ahkam. Dia ada tahayyu, dia ada kemampuan, dia ada kudrah, dia ada taqah, dia ada kemampuan untuk mengetahui seluruh hukum. Walaupun pada hari itu satu hukum pun dia tak tahu. Tanyalah adri. Tapi dia itu sudah mempunyai cukup syarat. Main dia memerlukan sedikit masa buat kajian, setahun 2 tahun dia akan tahu hukum. Tapi kalau ditanya masa tu mungkin dia tak tahu. Walaupun begitu keadaannya, dia tetap dinamakan sebagai al-faqih. Li'anna al-murad bi ma'rifati jami'il ahkam ay lahu qudratun fi ma'rifatil ahkam, lahu ahliyatun fi istinbati jami'il ahkam minan nususi syar'iyyah. Itu yang dimasukkan dengan ma'rifatu jami'il ahkami syar'iyyah. فلا ينافي ذلك قول الإمام مالك رضي الله عنه وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين في 32 مسألة من 48 مسألة سئل عنها لا أدري. Setelah kita tahu maksud mengetahui semua hukum hakam fiqh itu, yang ini adalah syarat bagi seorang mujtahid. Nak namakan mujtahid, dia kena tahu semua hukum hakam. Maksud ketahui semua hukum hakam tu, dia ada kemampuan untuk tahu hukum tersebut. Dalam istilah mantik kadang-kadang disebut al-alim bil quwwah, bukan alim bil fi'li. Kalau sebut al-alimu bil fi'li, memang masa tu dia tahu sungguh. Tapi kalau alim bil quwwah, ay lahu quwwatun, lahu ahliyatun li ma'rifati hadhil asya'.
Dipanggil alim bil quwwah ataupun alim bil fi'li. Disebut alim bil fi'li, memang masa tu dia tahu sungguh. Tapi kalau alim bil quwwah, maknanya dia ada kemampuan untuk tahu, walaupun ketika itu dia tak tahu lagi, tapi dia ada kemampuan untuk tahu. Okey. Jadi kata Imam Al-Hattab, setelah kita tahu bahawa maksud mengetahui semua hukum hakam adalah dia mempunyai kelayakan, dia cukup prasyarat untuk mengetahui semua hukum, ini tidak menafikan, maka dia tidak langsung akan menafikan ucapan Imam Malik. Dalam keadaan siapa Imam Malik rahimahullah? Imam Malik ini adalah di antara sehebat-hebat fuqaha mujtahidin. Tak ada siapa pun yang mempertikaikan Imam Malik bukan mujtahid. Tak ada siapa yang mempertikaikan bahawa Imam Malik adalah seorang mujtahid. Semua mengakui Imam Malik adalah min kibaril mujtahidin. Tapi bila disoal Imam Malik ditanya 48 persoalan. Ditanya 48 soalan, 32 soalan Imam Malik jawab tak tahu. Maknanya 32 tolak 48 berapa? Saya matematik lemah, minta maaf lah. 42 tolak 48 tolak 32 berapa? 16 soalan saja yang Imam Malik boleh jawab masa tu. Daripada 48 soalan, hanya 16 soalan saja Imam Malik jawab. Selebihnya iaitu 32, kebanyakan masalah Imam Malik kata ana la adri. Lepas tu senang jadi orang yang dia ada ilmu, senang. Orang tanya soalan tak tahu. Orang tak ada kata apa dah, tak tahu. Jadi adakah bila Imam Malik ditanya 48 soalan, tiba-tiba sebanyak 32 soalan Imam Malik jawab saya tak tahu? Bukan satu soalan tak tahu, 32 soalan tak tahu jawapan. Maka adakah ini menafikan bahawa Imam Malik seorang mujtahid? Kita telak. Li'anna al-murad bi ma'rifati jamil ahkam ay lahu ahliyatun ay innahu alimun bil quwwah. La yushtaratu annahu la budda an yakun aliman bil fi'li. Walaupun ketika itu Imam Malik tak tahu jawapan, tapi Imam Malik mempunyai cukup prasyarat untuk meneliti dari syarat. Lepas tu balik rumah nanti buka kitab, tengok balik ayat Quran, perhalusi hadis-hadis Rasulullah. Imam Malik boleh jawab semua soalan-soalan yang pada ketika ditanya tu dia tak tahu jawapan. Tapi setelah kajian, Imam Malik boleh jawab semua soalan-soalan tersebut. Jadi di sinilah maknanya at-tahayyu li ma'rifati jami'il ahkam, mempunyai kelayakan dan kemampuan untuk mengetahui hukum hakam selepas itu, walaupun ketika ditanya tak tahu jawapan. Okey, maka tak ternafilah bahawa Imam Malik ni bukan mujtahid. Kita tak akan kata Imam Malik bukan mujtahid. Bahkan kita kata walaupun Imam Malik tak boleh jawab 32 soalan tersebut, ini tidak menafikan bahawa beliau seorang mujtahid. Sebab maksud kena tahu semua hukum hakam itu iaitu hendaklah mau tak macam mana sekalipun, ya imam tahu sekarang, ya imam kena tahu akan datang. Baik, ada kemampuan untuk tahu. Tapi kalau tanya kepada kita yang tak sampai ke tahap ijtihad, tanya 100 soalan, kalau boleh jawab 100 soalan belum tak dinamakan sebagai mujtahid. Sebab ya imam jawapan itu kerana ciplak jawapan mujtahid, ya imam temberang, dua tu je lah kan? Dan kedua-duanya tidak melayakkan seseorang menjadi mujtahid. Nak pula kalau temberang lagi-lagi lah tak melayakkan ya. Okey. Wala fala yunafi zalika, ai la yunafi zalik. Zalik itu jadi apa? Jadi fa'il ke jadi maf'ul? Naib fa'il. Weh, dahsyat naib fa'il tu ke? Naib macam naib Syekh Ruwaq lah ya. Baik, mana dia punya Syekh Ruwaq dia? Mana dia punya fa'il dia? Kalau dah jadi naib mesti ada asal fa'il dia. Yunafi wala aqul yunafa.
Fala yunafi. Fala yunafi zalik qawlu al-Imam Malik. Maf'ulun bih, maf'ul muqaddam Tapi boleh juga dibaca fala yunafi zalika qawla, boleh juga. dia semua semua fi'il atau zan fa'ala yufa'il dimaksud mufa'alah, dia ada unsur saling Contoh darabtuk fadarabtani, darabtuka fadarabtani. Jadi saling pukul memukul. Jadi saling nafi menafi. Maka tidaklah saling setiap satu benda tu menafikan yang pihak satu lagi. Boleh kalau kita baca fala yunafi zalika qawla. Jadi qawla jadi maf'ulun bih Tapi biasanya orang akan baca fala yunafi zalika qawlu. Biasanya orang akan baca begitu Jadi qawlu tu jadi fa'il kepada yunafi, manakala zalika itu adalah maf'ulun bih. Zalika tu apa dia? Maksud dia fala yunafi kaunal fiqhi ma'rifata jami'il ahkami syar'iyyah qaulul Imam Malik radhiyallahu anhu wa huwa min a'zamil fuqaha'il mujtahidin fi 32 mas'alatan min 48 mas'alatan su'ila anha la adri. Ay la yunafi qawluhu la adri. Jadi zalika tu balik kepada masalah mengetahui semua hukum hakam tadi Fala yunafi ma'rifatu jami'il ahkam qawlul Imam Malik kaza wa kaza. Qawlul Imam Malik, ucapan Imam Malik. Apa ucapan Malik? La adri. Adapun wa huwa min a'zamil fuqaha, itu semua adalah jumlah i'tiradiyah ataupun dianggap sebagai hala kaunihi min a'zamil fuqaha. Li'annahu radhiyallahu ta'ala anhu, li'anna al-Imam Malik mutahayyi'un lil ilmi bi ahkamiha bi mu'awadatin nazar. Sebab Imam Malik walaupun ketika ditanya soalan 48 soalan tersebut, 32 soalan tak tahu jawapannya ketika itu, namun Imam Malik mempunyai kemampuan mutahayyi lahu ahliyah lahu kudrah untuk mengetahui hukum hakam yang ketika ditanya itu beliau tak tahu jawapannya. Beliau pulang ke rumah, buka kitab, cek balik, tengok ayat Quran, tengok hadis, beliau akan dapat jawapan 32 soalan yang pada ketika ditanya itu tak tahu jawapan. Li'annahu mutahayyi'un lil ilmi bi ahkamiha bi mu'awadatin nazar. Setelah Imam Malik mula memikirkan memerhatikan soalan-soalan yang ditanya tadi, an-nazar. Wa itlaqul ilmi ala misli hadha at-tahayyu syai'un 'urfan. Itlaqul ilmi, menggunakan kalimah al-ilmu dengan maksud al-yaqin, menggunakan kalimah al-ilmu yang maknanya tahu kena tahu semua, tetapi tak semestinya kena tahu masa tu. Yang penting dia mampu tahu sama ada masa tu atau akan datang. Maksud dia alim bil quwwa alim bil fi'li laisa hunaka mushkilah. Dalam masa yang sama, ilmu itu yang kita maksudkan adalah at-tahayyu, mempunyai kemampuan. Itu adalah sangat syai', sangat sangat banyak diguna pakai secara uruf. Bila kita kata orang ni dia ni hebat ni, dia ni alim fiqh. Bila kita kata gitu, apa maksud dia? Mereka kalau tanya semua soalan dia jawab ke macam tu? Dia ni alim fiqh dia ni jangan buat main. Dia ni kalau bab usul fiqh memang alim. Dia ni kalau bab mantik alim. Kita tanya soalan, saya tak tahu. Adakah tu maksud dia bukan alim? Alim maksud dia adalah menceburi bidang tu,
Dan kalau dia tak boleh jawab masa tu pun, dia boleh jawab lepas ni, sebab dia ada kemampuan. Okey. Jadi menggunakan kalimah ilmu, maksud dia orang ni alim dalam bidang ni, alim dalam bidang ni, alim, dia tahu semua hukum hakam fiqah contoh. Dalam masa yang sama yang kita maksudkan dia mempunyai kemampuan, walau tak boleh jawab masa tu tapi dia boleh jawab akan datang, itu memang banyak diguna pakai secara uruf. Taqul, contohnya kamu sebut fulanun ya'lamun nahwa, si fulan, oh dia ni memang alim, dia ni memang tahu ilmu nahwu ni, dia memang bidang dia memang alim, dia memang tahu dalam perbahasan nahwu. Wala turidu anna jami'a masailihi hadiratun indahu ala tafsil, bal innahu mutahayyi'un lizalik. Bila kamu sebut si fulan adalah orang yang mengetahui ilmu nahwu, makna dia apa? Bukan kamu maksudkan semua masalah nahwu tu dia tahu belaka. Kalau tanya soalan tak ada satu pun jawapan la adri, semuanya adri. Sebaliknya yang kamu maksudkan si fulan tu tahu ilmu nahwu, maksudnya dia mutahayyi'un li ma'rifati jami'i masailin nahwu. Dia mempunyai kemampuan untuk tahu semua masalah-masalah nahwu. Kalau ditanya tak boleh jawab masa tu, dia kata intazir isbir qalilan ana sa'uraji' hadhihi al-mas'alah fi baiti walamma wajadtu al-jawab attasil bik mubasharatan. Balik rumah tak sampai sejam dia kata, khalas ya akhi ana wajadtu al-ijabah. Maksudnya dia ada kemampuan untuk tahu jawapan. Maksudnya dia itu adalah alim imma bil fi'li imma bil quwwah. Al-muhim huwa alim, sawa'un kana aliman bil fi'li am aliman bil quwwah. Khalas, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita tentang ta'rif al-fiqh. Sepanjang alam tu, sepanjang perbahasan itu, semuanya hanyalah untuk meneliti apakah dia maksud Imamul Haramain Al-Juwaini wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Buat tak? Itu sikit. Kalau kita baca Ghayatul Ma'mul, ya subhanallah. Baca pula kitab lagi tinggi, ya subhanallah. Maknanya kita baca ni pun kita wow. Khalas ana sirtu min ulama'i usulil fiqh. Perasan tu kan? Itu semua perasan Tapi ala kulli hal fa ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kurang-kurangnya kita taklah macam orang tahu mata waraqah je. Khalas, waraqah am. Ada bita' qurratul ain. Mush bita'in bas qurrah bita'. Qurrah ni air mata Air mata qurrah ni adalah air mata yang mengalir daripada mata, yang mana air mata itu adalah sejuk. Air mata sejuk yang terhasil daripada mata, menunjukkan keredaan, kegembiraan. Mai baca kitab ni memang mengalir air mata lah. Apa ni? Puas hati lah Bukan air mata sedih tapi air mata kerana kita puas dapat ilmu ni qurratul ain. Okey, kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya. Hai, nampak gayanya tak sampai setahun kitab ni insya-Allah Tak sampai setahun. Main berapa tahun? 2 tahun Kita cubalah sesuai upaya Saya tak berani nak baca laju-laju sangat, takut kita terdesak-desak Nak tambah hari lain pun kita pun dah jadi hantu penanggal ni nak terpotong habis badan, dah tak jumpa waktu ya kita apalah, khair insya-Allah, benda sahil. InsyaAllah pada hari khatam kitab ni selepas 2 tahun nanti ada 3 orang insyaAllah Bila sebut 3 orang, maknanya 3 orang je ke? Tak semestinya, mungkin lebih. Sebab mafhumu al-adad laisa bihujjah Bila sebut 3 tak semestinya 3, mungkin lebih. Okey, summa qala rahimahullah summa bayyana al-ahkam al-muradata fi qawlihi al-ahkam syar'iyyah. Faqal wal ahkamu sab'atun al-wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh wal sahih wal batil. Summa bayyana al-ahkama al-muradata fi qawlihi al-ahkam syar'iyyah.
Summa bayyana. Manil mubayyin? Siapa fa'il kepada bayyana? Al-Imam Al-Haramain Juwaini. Alhamdulillah, idza sahal ma'na sahal i'rab. Summa bayyana ay bayyana Imam Al-Haramain Al-Juwaini al-ahkam al-muradata fi qawlihi al-ahkam syar'iyyah. Imam Al-Haramain sebut apa? Wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Taib. Fiqh adalah pengetahuan terhadap hukum hakam syarak. Taib. Orang mungkin timbul soalan, taib, ma wal ahkam asy-syar'iyyah? Lalu selepas itu Imam Rami kata apa? Wal ahkamu sab'atun. Wal ahkam, alif lam di sini alif lam apa? Wal ahkamu sab'atun. Alif lam pada ucapan wal ahkamu sab'atun, alif lam apa? Ahdiyah. Sebab kalau kita kata alif lam itu maknanya semua hukum hakam bahasa, hukum hakam apa namanya uruf, hukum hakam akal, ada 7 saja. Orang akidah tension. Ada pula hukum ada 7, hukum 3 je. Tak? Hukum 3 je. Apa dia? Wajib, mustahil, jaiz. Makruh tak ada. Kita kata tak, makruh ada. Dah berlaku khilaf di kalangan kita dengan mereka. Rupanya tak khilaf sebab likulli ilmin lahu fan wala musyahhata fil istilah. Wala musyahhata fil istilah ay wala musyajarah. Tidak ada pergaduhan, tidak ada pertumbukan di dalam istilah. Orang ni istilah ni dia begini, orang ni pakai istilah lain. Jadi jangan bergaduh bab istilah. Hukum ada berapa? 3. Ada pula 3, 7. Ada pula 7, 5. Dah setiap orang dia ada istilah dia. Dia hormati sajalah. Nak pegang, tak nak pegang pakai istilah kita. Selesai. Summa bayyana al-ahkam al-muradata fi qawlihi al-ahkam syar'iyyah faqal wal ahkam sab'atun. Jadi al-ahkam dimaksudkan sini adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Tak sebut pun wal ahkam syar'iyyah tu sab'atun. Idza sahal makna sahal i'rab. Bila kita mengatakan al-ahkam di sini adalah semua hukum hakam, termasuk hukum syariat, hukum akal, hukum uruf, dia bukan 7. Jadi sudah lari dengan makna yang diinginkan. Idza sahal makna sahal i'rab, idza sahal makna sahal taqdir. Jadi kita takdirkan itu, kita kata alif lam di sini adalah alif lam al-ahdiyah az-zikriyah. Kan dari dia sebut dah ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Khalas, wal ahkamu sab'ah ay wal ahkamu syar'iyyah sab'ah. Kelebihan bahasa Arab, dia bukan semata-mata ajar kita makna, tapi dia ajar otak kita memikirkan benda tu. Jadi akal kita pun bergerak. Dan dalam kalau kita bercakap Arab pun kita akan guna gitu. Hal ja'a syekh? Datang satu kelas. Wa syekh gi wala la? Hal syekh gi? Asy-syekh. Kalau kita yang bingung sikit ni, bukan kita lah, orang lain lah. Dia kata asy-syekh al-mufrad al-muhalla bil alif wal lam wa huwa min alamatil umum. Idzan kullu syekh. Syekh Jamal, Syekh Sayyid, Syekh fulan, Syekh Ilan, jami'u syuyukh. Aina syekh ya? Khalas ya, soal dah صعب. Syekh Sayyid fi baitihi wa Syekh kaza. Kita pun kata la ilaha illallah sayyidina Nabi Rasulullah. Ya akhi, nahnu al'an al-qarinah tadullu ala muradi. Ana ji'tu li darsi fulan thumma sa'altukum aina syekh? Ma'ruf yani. Al-syekh wa al-syekh al-ma'hud baini wa bainak. Syekh yang saya datang ke kelas ini. Jadi alif lam di situ bukan alif lam al-istighraq, tapi alif lam al-ahdiyah. Cuma di sini bukan alif lam al-ahdiyah zikriyah, tapi alif al-ahdiyah az-zihniyah. Benda yang sudah ada dalam otak kita semua. Tapi di sini wal ahkamu al-ahdiyah az-zikriyah. Sebab sebelum ni dah disebut kalimah al-ahkam. Faqala wal ahkamu sab'ah. Selepas pada Imam Haramain mendatangkan ucapan al-ahkam syar'iyyah, Imam Haramain mula nak menjelaskan kepada kita apakah yang beliau maksudkan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Lalu beliau sebut apa? Wal ahkamu sab'atun. Hukum hakam, hukum hakam apa? Hukum hakam syarak ada 7.
al-wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh was sahih wal batil. Hukum hakam ada 7. Apa dia? Al-wajib. Yang kedua al-mandub. Yang ketiga al-mubah. Yang keempat al-mahzur. Yang kelima al-makruh. Yang keenam as-sahih. Dan yang ketujuh adalah al-batil. Jadi ini adalah 7 hukum syarak sebagaimana yang disebut oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi inilah yang saya maksudkan kata Imam Haramain dengan hukum hakam syarak. Hukum hakam syarak ada 7. Wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh, sahih, batil. Qala rahimahullah, fal fiqhu al-ilmu bihadhihi sab'ah. Jadi apabila al-fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad wal ahkam sab'ah, fama ma'na? Idzan al-fiqhu huwa ma'rifatul wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh was sahih wal batil allati takun ma'rifatu hadhihi sab'ah bil ijtihad. Apabila saya tahu yang ni wajib, yang ni mandub, yang ni mubah, yang ni mahzur, yang ni makruh, yang ni sahih, yang ni batil, dan saya tahu tadi secara ijtihad, itulah dia al-fiqhu. Okey? Wal fiqhu al-ilmu bihadhihi sab'ah. Jadi al-fiqh itu adalah ilmu, maksud dia ma'rifah, maksud dia idrak, pengetahuan kita tentang 7 perkara ini, iaitu pengetahuan juz'iyat hadhihi sab'ah. Juz'iyat hadhil ahkam. Kita belajar mantik kan? Di sana ada kulli, di sana ada juz'i, di sana ada kullun, di sana ada juz'un. Fal kull lahu ajza' wal kulliyun wal kulliyu lahu juz'iyat. Yang tu saya tak terang tu, tu bukan madah saya. Tu kena tanya Ustaz Syuk tanya Ustaz Syukri lah. Di sana ada kullun, maka kullun itu dia ada ajza. Di sana ada kulliyun, dan kulliyun dia ada afrad. Afrad setiap kulli itu namanya juz'i. Contoh mudah. Okey, orang al-insan. Okey, al-insan, kalau kita kata, kita pandang dia dari sudut dia adalah kul, bukan kulliyun, dia adalah kul, maka dia ada ajza. Apa ajza bagi insan? Dia ada kepala, dia ada tangan, itu ajza dia. Ataupun kalau kita nak lebih terperinci, kita kata dia ada hayawan, dia ada natiq. Okey. Mikrofon, dia ada ni, dia ada dawai, ini adalah ajza bagi mikrofon. Jadi insan dia ada juz'un dia, iaitu al-insan mukawwan min juz'ain wa huwa al-hayawaniyah wa an-natiqiyah. Kalau kita nak guna begitulah. Kalau kita pandang dia sebagai satu objek, dia ada mata, dia ada kepala, dia ada tangan. Tapi kalau kita pandang dia adalah kulliyun, maknanya dia ada afrad, dia ada individu kecil-kecil bawah namanya insan. Apa dia? Ahmad, Ali, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum. Jadi semua ini adalah merupakan juz'i, bukan juz'un. Sebab kalau juz'un, semua juz'un mesti bergabung baru membentuk kul. Tak akan dinamakan orang kalau kepala tak ada. Itu orang panggil hantu penanggal, kan? Itu bukan orang, itu polong, kan? Dalam masyarakat Minangkabau di tanah Minang tu, dia ada satu kefahaman bahawa hantu polong itu dia tercabut kepala dia. Orang Minang kata palasi. Jadi kalau ikut cerita orang tu betul-betul tidak tahu lah. Arwi hazal kisah an majhul bisanad majhul. Katanya dia akan menyorot dalam tikar, dan kepala dia akan keluar, dia akan cari
Dia akan cari mak-mak yang baru dapat baby ni. Jadi dan dia akan balik, dia akan masuk kepada dia betul balik. Jadi cara dia, kita terbalikkan dia punya tikar tu. Dia akan masukkan badan dia dalam gelung tikar. Kita kena pergi rumah dia, kita kena cari tikar tu. Bila kita akan jumpa badan tanpa kepala tu, tu dah seram dah tu kan. Kita terbalikkan dia punya badan tu. Nanti dia masuk kepala dia, kepala terbalik Jadi besok pagi dia tak nak keluar lah. Jadi kita boleh tangkap dia Itu adalah sakofah orang Minang Saya tak tahu lah betul-betul. Dan saya pun tak nak tahu. Takut jumpa Kalau jumpa saya lari dulu lah. Okey. Pukul apa kita ni? Buat selamba je. Okey, kita ada 5 minit lagi Okey, jadi juz'iyat adalah dia punya benda-benda kecil dia. Masalah-masalah furu' bagi setiap hukum ni. Bila sebut hukum wajib, wajib ni bukan satu je hukum ni. Banyak hukum yang wajib. Sembahyang wajib, zakat wajib, apa lagi? Senyum, berbuat baik dengan orang wajib. Itu semua adalah merupakan juz'iyat bagi hukum wajib. Bila kita sebut haram, maknanya haram bukan di satu masalah je. Pelbagai masalah haram. Yang ni haram, makan harta haram, makan bangkai haram. Semua itu merupakan pecahan kecil bagi hukum. Jadi fiqh adalah mengetahui semua pecahan kecil bagi setiap hukum tersebut. Hukum ada 7, setiap hukum dia ada pecahan-pecahan kecil dia. Seorang faqih dia kena tahu semua pecahan-pecahan kecil bagi setiap hukum yang 7 tersebut. Imma bil fi'li, imma bil quwwah. Okey, itu makna al-fiqh. Fal fiqhu al-ilmu bihadhihi as-sab'ah ay ma'rifati juz'iyatiha, ay ma'rifati jami'il al-afrad li hadhihi al-ahkam as-sab'ah. Kullu hukmin lahu afrad, lahu masail. Fal faqih la budda an ya'rif kulla mas'alah allati tandarij tahta hukmin wahid. Summa yantaqi ila hukmi thani wal hukmu thani lahu masail. Fal mujtahid la budda an ya'rif jami'il masail al mundarijah tahta al hukmi thani. Wa ba'da an 'arif jami' hadhihi al masail yantaqi ila al hukmi thalith wa hakaza. Jadi dia kena tahu semua furuk-furuk kecil yang terbentuk, yang berada di bawah setiap hukum tersebut. Sebab itu setiap hukum itu dia akan jadi kulliyun, dan di setiap kulli itu ada juz'i. Jadi dia kena tahu semua juz'iyat bagi setiap hukum tersebut. Okey? Ai al-wajibat wal mandubat wal mubahat wal mahzurat wal makruhat wal af'alus sahihah wal af'alul batilah. Maksudnya ay la budda an ya'rifal faqih jami'al ahkamil wajibat, laisa hukman wala salas ahkam wajibah faqat, bal kullul wajibat la budda an ya'rifah. Walal wajibat faqat, bal la budda an ya'rif jami'al mandubat, wala budda an ya'rif jami'an makruhat wa ila akhirih. Fal masalah sa'bah. Okey? Jadi sebab tu kata al-wajibat ay jami'al wajibat, jami'al masail as-saghirah al-mawsufah bil wujub la budda an ya'rifaha. Wal wajibat faqat la wa kazalikal mandubat. Wal mandubat wal wajibat faqat la wa kazalikal makruhat wa kazalikal mahzurat wa kazalikal makruhat wal mubahat wal sahihat wal batilat. Semua benda ni kena tahu, barulah dia akan dinamakan sebagai faqih. Kal ilmi bi anna hadzal fi'la masalan wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hadza mahzurun. Mahzur sama makna dengan haram wa hadza makruhun wa hadza sahihun wa hadza batilun. Jadi apabila si mujtahid tadi tahu semua tadi, barulah dinamakan sebagai mujtahid, barulah dinamakan sebagai faqih dan juga sebagai seorang mujtahid. Walaisal muradu al-ilma bi ta'rifi hadhil ahkamil mazkurah. Okey, setelah kita dah tahu apakah maksud apa namanya al-ahkam ni,
Imam Al-Khattab nak beritahu kita, bukanlah maksud kena tahu hukum hakam yang 7 ni tahu ta'rif. Ma huwal wajib istilahan, wal wajib istilahan kaza wa kaza, khalas ana sirtu faqihan, ana araftu ma huwal wajib. Turi an tas'alani 'anil mandub, ta'riful mandub kaza wa kaza, summa al makruh kaza wa kaza. Araftu jami'a ta'rifil wajibat wal mandubat wal makruhat idza sirtu mujtahidan. Kata Imam Khattab, bukan itu maksudnya. Maksud dia kena tahu masalah terperinci itu wajib ke, mandub ke, makruh ke, mubah. Macam tu. Bukan kena tahu wajib apa ta'rifnya, mandub apa ta'rifnya. Sebab kata Imam Al-Khattab, walaysa al-muradu al-ilma bi ta'rifi hadhihi al-ahkam al-madhkurah. Fa inna dhalik ay fa inna ma'rifata ta'rifi hadhihi al-ahkam أو فإن تعريف هذه الأحكام المذكورة من علم أصول الفقه لا من علم الفقه. Sebab ta'rif apakah dia hukum wajib, apakah dia hukum mandub, itu kerja usul fiqh. Sebab usul fiqh peranannya apakah dia dalil, cara guna dalil, siapakah orang yang berhak menggunakan dalil, apakah dia dalil. Bila sebut dalil, maka dalil dia akan berkait dengan masalah hukum. Jadi kerana itu, apa dia wajib, apa dia mandub, ta'rif itu peranan usul fiqh. Sekarang tajuk kita bukan kita bincang apa dia usul fiqh, kita bincang apakah dia al-fiqhu. Sebab dia punya matanya, wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad wal ahkamu sab'atun. Jadi kita masih lagi dalam tajuk al-fiqhu. Jadi yang menjadi topik perbahasan usul fiqh, ta'rif, hukum. Adapun topik perbahasan fiqh bukan nak mengetahui ta'rif hukum, tapi nak mengetahui apakah dia perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalam kategori wajib, apakah dia perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori mandub. Setelah dia tahu semua tadi, imma bil quwwah imma bil fi'li, barulah orang itu dianggap sebagai mujtahid, faqih. Okey? وليس المراد العلم أي ليس المراد بقوله معرفة الأحكام maksudnya معرفة تعريف الأحكام فإن ذلك أي فإن تعريف أو معرفة تعريف الأحكام من علم أصول الفقه لا من علم الفقه وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجوز li'annaha muta'allaqul ahkam. Baik. Setelah Imam Al-Khattab sebut tentang apakah maksud ma'rifatul ahkam syar'iyyah, iaitu ma'rifatu juz'iyati hadhihi as-sab'ah, la ma'rifatu ta'rifi hadhihi sab'ah. Lalu setelah beliau pun sebut perkara itu, beliau pun datangkan satu kenyataan bahawa itlaqul ahkam, kita namakan hukum hakam ini dengan perkara-perkara di atas, iaitu hukum ada 7. Apa dia hukum yang 7 tu? Hukum yang pertama namanya wajib, hukum kedua namanya mandub. Begitulah sesudahnya. Kata Imam Al-Khattab, fihi tajawuzun. Kenyataan Imam Al-Haramain di atas ini ada unsur majaz, bukan secara hakikah. Sebab al-wajib bukan hukum, sedangkan topik kita wal ahkam sab'atun. Jadi bila sebut al-wajibu, apa orang kafah? Izan al-wajib hukmun. Al-hukmul awal huwa al-wajib, wal hukmu tsani huwa al-mandub, wal hukmu tsalits huwa al-mubah, wal hukmu ar-rabi' huwa al-mahzur, wal hukmu al-khamis kaza wa kaza. Orang akan faham gitu. Sedangkan bila diteliti, al-wajib bukan hukum. Maka kata Imam Al-Khattab, di sini ada dua kemungkinan, ada dua perkara yang kita boleh buat kesimpulan. Imma kita kata, ma'alish, Imam Al-Haramain khata'. Apa kalau kita sebut itu, orang kata wallahi innaka anta rajulun sayyi'ul adab, rajul sayyi' la tata'adda ma'al imam, anta tazun anna al-imam mislak
misla tiflik, misla uzmalaik. Huwa imamul haramain. Bal al-ulama qalu laisa huwa imamul haramain bal huwa imamul masyriq wal maghrib. Bukan tak imam dua tanah haram, ini imam timur dan barat. Tiba-tiba entah boleh tahu yang ni salah imam haram yang tak tahu. Entah biar betul, entah siapa, lu sapaan kalau orang kata gitu kan. Jadi tahulah kita bahawa kalau kita kata salah boleh juga, tapi ini memang ayat orang tak ada adab. Sebab tu kita diajar oleh ulama kita, bila kita berta'amul, bila kita membaca kitab-kitab ulama, kalau di sana ada kesilapan, kita kata la'allahu kaza wa kaza, la'allahu kaza wa kaza, la'allahu arada kaza wa kaza, la'allahu fihi majaz. Kita fikirkan, sebab kita yang biasa-biasa pun nampak benda tu salah, takkanlah mereka tak nampak. Dan kadang mereka tu tak tulis. Jadi tahulah kita mereka ada maksud lain. Jadi sebab tu disebut sini fihi tajawuzun, maknanya Imam Haramain tidak menggunakan istilah secara hakikah, sebaliknya menggunakan secara majaz. Maksudnya Imam Haramain menggunakan kalimah tempat, tapi yang dimaksudkan adalah benda yang bertempel di tempat itu. Itlaqul hal, itlaqul mahal wa iradatul hal. Jadi di sini ada unsur majaz. Gunakan nama, gunakan kalimah itu kita tujukan kepada apa namanya tempat, tapi yang kita maksudkan adalah yang berada di tempat itu. Sebab wajib itu dia adalah tempat tertempelnya hukum. Apa dia wajib? Wajib adalah perbuatan mukallaf. Orang sembahyang isyak, dia angkat takbir, dia baca Fatihah sampai habis, itu adalah perbuatan. Baik, perbuatan itu dia tertepek padanya hukum. Apa dia? Al-wujub. Kewajipan yang tertepek pada solat itu menyebabkan solat itu dinamakan sebagai wajib. Maka di sini ada unsur majaz. Kita gunakan wajib, tapi yang kita inginkan bukan wajib. Yang kita inginkan adalah benda yang tertepek pada wajib, iaitu apa namanya? Al-wujub. Jadi di sini ada unsur majaz. Okey, di sana ada unsur majaz. Jadi sebab tu disebut sini fihi tajawuzun, ai fihi naw'un minal majaz, li'annaha hadhihi sab'ah al-madhkurah wa hiya al-wajib wal mandub wal mubah ila akhirih muta'allaqul ahkam. Dia adalah benda yang berkait dengan hukum, bukan dia itu sendiri adalah hukum. Jadi wajib bukan hukum, mandub bukan hukum, mahzur haram bukan hukum. Lepas tu kalau ada orang kata sebenarnya zina ni hukumnya tidak wajib, zina itu hukumnya tidak haram, ucapan ni benar. Ni bahaya ni sebut live live Tapi yang ikut tu mestilah dia dah dengar pada awal kan, melainkan kalau dia memang nak cari salah orang. Dia tengok orang tua tu dah gila, boleh dia kata zina ni hukumnya tak haram? Ini merupakan inilah kesannya kerana dia okey. Jadi apabila kita sebut zina itu hukumnya tidak haram, maka ucapan ini betul, sebab zina itu hukumnya bukan haram. Zina itu hukumnya adalah al-hurmah, manakala zina pula dinamakan haram. Sebab apa dinamakan haram? Kerana dia bertepek dengan hukum yang namanya hurmah. Setiap perbuatan yang tertepek padanya hukum yang namanya al-hurmah, maka perbuatan itu dinamakan haram. Setiap perbuatan yang tertepek padanya hukum yang namanya wujub, maka perbuatan yang tertepek dengan al-wujub tadi, perbuatan itu namanya wajib. Jadi sembahyang itu wajib, hukum sembahyang bukan wajib. Sembahyang zuhur hukumnya tak wajib. Pening kan? Tapi betul, sembahyang zuhur hukumnya wujub. Habis tu kalau orang tanya hukum sembahyang apa, kita jawab apa? Wujud. Wujud ni benda tak pula orang faham. Jadi untuk masyarakat awam, bila orang sebut ustaz sembahyang ni hukum dia apa? Wajib. Mai fihi tajawuzun. Sebab untuk meraihkan penggunaan istilah masyarakat awam, uruf setempat mengatakan hukum sembahyang wajib, hukum zina haram.
Jadi istilah yang diguna pakai oleh masyarakat setempat, urufnya begitu. Cuma istilah secara orang kata apa, secara apa namanya, secara istilah usul fiqhnya tidak begitu. Jadi kalau seseorang bercakap kalau zina tu hukumnya tak haram, saya ceraikan isteri saya. Contoh, satu orang gila gitu lah, dia kerja nak marah ke isteri dia. Dia kata, ingat kalau zina tu hukumnya tidak haram, awak jatuh talak. Ucapan ni betul tak betul? Zina tu haram, hukumnya haram tidak? Zina hukumnya tidak haram. Tapi oleh kerana dia tak belajar usul fiqh, jadi apa yang dia akan pegang? Ucapan dia secara uruf. Zina hukumnya haram tak? Hukumnya haram. Secara urufnya begitu. Zina hukumnya haram. Sama macam istilah tadi, fuqaha di secara uruf bukan merujuk kepada mujtahid semata-mata, tapi merujuk kepada semua yang menceburi bidang fiqh. Jadi zina hukumnya haram. Ucapan ini betul pada uruf, tapi tidak betul secara istilah. Okey? Sebab tu disebut sini wa itlaqul ahkam ala hadhihi al-umur fihi tajawuzun li'annaha muta'allaqul ahkam. Fa muta'allaqul ahkam laisa minal ahkam. Hunaka syai'an, hukmun wa muta'allaqul hukmi. Fal hukmu laisa muta'allaqul hukm wa muta'allaqul hukmi laisa huwa al hukm. Fa syattan baina amrayn. Umpama saya dan juga rumah Johor, adakah saya ni rumah Johor? Tak. Rumah Johor ni saya ke? Tak. Tapi saya berada di rumah Johor. Rumah Johor merupakan lokasi saya berada. Begitu juga di antara perbuatan yang merupakan lokasi bagi hukum. Hukum menepek di lokasi. Lokasi itu apa dia? Perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf dinamakan sebagai lokasi. Sebab hukum hanya akan berkait dengan perbuatan mukallaf. Hukum tak akan berkait dengan zat. Hukum hanya berkait dengan perbuatan. Sebab tu orang kata, ya akhi, babi ni haram ke tak haram? Kita kata babi ni haram pun tidak, tak haram pun tidak. Babi tak haram? Tak. Habis halal? Tak. Tengok, kata inilah kesannya. Kita kata betul, babi tidak haram dan juga tidak halal. Habis apa yang haram? Makan babi. Sebab hukum makan babi adalah al-hurmah. Dan al-hurmah oleh kerana dia hukum, dia hanya akan menepek kepada perbuatan. Babi perbuatan ke? Babi zat. Jadi babi, keras pula bunyi dia. Babi, lembut sikit. Babi adalah tidak haram dan juga tidak halal. Habis halal ke haram? Tidak. Tidak halal, tidak haram. Habis babi tu macam mana? Ya, babi. Habis boleh makan? Tak boleh. Kenapa pula dia kata babi tak haram? Nampak? Babi memang tak haram. Yang haram makan babi. Habis babi ni hukum dia haram? Hukum dia tak haram. Pening pula. Habis apa hukum makan babi? Hukum makan babi al-hurmah. Okey? Hukum makan babi hurmah, makan babi haram, babi tidak haram. Boleh gitu Dia betul ni macam apa? Tapi ucapan ini sama pelajar boleh, tapi jangan dibawa naik status Facebook Saya belajar malam ni Qurratul Ain dengan seorang ustaz yang saya tak tahu dia nak gila ataupun tidak. Dia kata babi tidak haram, makan babi haram, hukum makan babi tidak haram. Babi tidak haram, makan babi haram, hukum makan babi tidak haram. Inilah kesannya ucapan tu betul, tapi jangan dibawa secara umum gitu sebab takut orang pening Tapi dah sebab live ni pun tak apalah. Siapa yang nak dengar ucapan ni kena dengar berawal, baru dia faham pernyataan kita. Sebab apa? Hukum hanya berkait dengan perbuatan. Maka hukum adalah al-hurmah. Hurmah berkait dengan perbuatan. Babi bukan perbuatan. Apa perbuatan yang berkait dengan babi? Makan babi. Maka hukum berkait dengan perbuatan. Maka perbuatan itu namanya haram. Hukum ni apa? Al-hurmah. Itu dia punya perbahasan Wal ahkamu syar'iyyatu khamsatun hiya al-ijab wan nadbu wal ibahah wal karahah wat tahrim. Ini adalah hukum. Dan adapun al-wajib wal mandub itu semuanya adalah
muta'allaqul hukmi. Fa muta'allaqul hukmi laisa huwa al-hukma wa innamal hukmu huwa allazi ta'allaqa bi fi'lil mukallaf. Jadi muta'allaqul hukm adalah perbuatan. Jadi wajib perbuatan, bukan hukum. Mandub perbuatan, bukan hukum. Begitulah seterusnya. Kita berhenti setakat ini dahulu. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu, insya-Allah. Pada hari Sabtu depan kita bertemu lagi, insya-Allah azza wa jalla. Semoga diberkati Allah. Ada sebarang persoalan sebelum kita berlabuh pergi? Jazakumullah khairan. Moga diberkati Allah. Terima kasih kepada pihak Johor yang menyediakan tempat kepada kita. Moga diberkati Allah. Kita sama-sama tangguh dengan sama-sama kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga majlis ini diberkati Allah, menggembirakan hati baginda Nabi, menggembirakan hati Sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seluruh dengan para ulama yang lain. Allahumma amin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.